Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Hasifah Iking. Pada video kali ini, Cikgu akan berkongsi dengan mata pelajaran Sains tingkatan 3, bab 7 Tenaga dan Kuasa, standard kandungan 7.2 Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik. Standard pembelajaran, 3 standard pembelajaran, iaitu yang pertama adalah menerangkan dengan contoh tenaga keupayaan graviti dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Yang kedua, mengira tenaga keupayaan kenyal dalam kehidupan harian, dan seterusnya menjelaskan dengan contoh tenaga kinetik dalam kehidupan harian. Tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti ialah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian, iaitu h, dari permukaan bumi. Tenaga keupayaan graviti juga merupakan tenaga yang dimiliki oleh sesuatu objek berjisim disebabkan oleh kedudukannya. Tengok di sini. Kerja dilakukan oleh daya luaran, ni adalah batu, tenaga keupayaan rendah di sini. So bila kita angkat batu ni, tenaga keupayaannya tinggi. So objek dipindahkan dari kedudukannya rendah ke kedudukan yang tinggi. So tenaga keupayaan graviti diperoleh. Ini. Kemudian yang ini adalah kita meletakkan semula batu tersebut. Tenaga keupayaan yang tinggi tadi kemudian berpindah kepada tenaga keupayaan yang rendah, iaitu kerja dilakukan oleh daya tarikan graviti yang tinggi. Kemudian objek dipindahkan daripada kedudukan yang tinggi ke kedudukan yang rendah. So tenaga keupayaan graviti dihilangkan. Rumusnya adalah mgh. M ialah jisim objek dalam unit kilogram, G ialah pecutan graviti dalam unit ms kuasa negatif 2, H ialah ketinggian dalam unit meter. Ini adalah formula tenaga keupayaan graviti. Hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan. Dia menunjukkan objek yang berjisim M diangkat setinggi H meter secara menegak dari permukaan bumi. Kerja yang dilakukan adalah sama dengan daya darab dengan sesaran pada arah daya. Sama dengan berat darab dengan tinggi diangkat. So berat sama dengan mg, itu jisim darab dengan pecutan graviti darab dengan tinggi. Kerja yang dilakukan adalah sama dengan mgh. Oleh sebab tiada bentuk tenaga yang lain dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan terhadap objek itu akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. Itu tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan kerja yang dilakukan, iaitu mgh. Sebuah lift di KLCC mengangkat suatu beban yang berjisim 1500 kg setinggi 30 meter. Soalan pertama, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter, dan apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? Seterusnya, berapakah kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban yang berjisim 1500 kg setinggi 30 meter ialah 0.5 minit? Jom kita lihat penyelesaiannya. Pertama, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? So kerja adalah sama dengan Fs, juga dengan mgh. So 1500 kg kena darab dengan daya tarikan graviti 10 ms kuasa negatif 2. Harapkan lagi dengan 30 meter dia punya ketinggian. So kita akan dapat kerja yang dilakukan adalah 450,000 joule. Apakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? So tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan mgh, sama dengan 450,000 joule. Apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? Kerja yang dilakukan oleh lift adalah sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift itu. Berapakah kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban yang berjisim 1500 kg setinggi 30 meter ialah 0.5 minit. Kuasa adalah P
sama dengan kerja bahagi masa 450,000 joule ikan dengan 0.5 minit pada unit saat ya, 0.5 darab 60. Okey, kita akan dapat 30 saat. 50,000 joule dibahagikan dengan 30 saat. So kita akan dapat 15,000 watt kena bahagi dengan 1000. 15 kilowatt. Pengiraan tenaga keupayaan graviti. Hitung tenaga keupayaan graviti bagi pekerja yang berjisim 60 kg yang dinaikkan pada ketinggian 4 meter. Tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan mgh. M adalah jisim, M 60 kg. Kemudian darab dengan pecutan graviti 10 Newton dan darab dengan ketinggian 4 meter, 75,6 joule. Soalan seterusnya, kucing Acip memanjat paras setinggi 1,5 meter di ruang tamu. Hitung tenaga keupayaan graviti bagi kucingnya yang berjisim 5 kg itu. Tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan mgh, jisim dia adalah 5 kg, darabkan dengan pecutan graviti iaitu 10 Newton, harapkan dengan ketinggiannya 1,5 meter. So tekan kalkulator, jawapannya adalah 75 joule. Hitung tenaga keupayaan graviti bagi peluncur yang berjisim 500 Newton pada ketinggian 100 meter. Tenaga keupayaan graviti sama dengan mgh. Okey, oleh kerana jisim ni dalam unit Newton, so kita tidak perlu darabkan dengan 10 ya. Terus Newton darabkan terus dengan 100 meter. 50,000 joule. So kita boleh tukarkan dalam unit kilojoule, kita bahagi dengan 1000, kita dapat 50 kilojoule. Terusnya kita pergi kepada tenaga keupayaan kenyal. Selain daripada kedudukan objek, tenaga keupayaan juga disimpan dalam objek berdasarkan pada keadaannya. Sebagai contoh, apabila spring diregang atau dimampatkan, tenaga keupayaan akan disimpan dalam spring itu. Tenaga yang disimpan dalam spring yang diregang atau dimampatkan dikenali sebagai tenaga keupayaan kenyal. Okey, spring yang dimampat ni ataupun diregang mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal adalah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Okey, seperti gambar ini, bentuk asal spring tiada daya dikenakan. Okey, so apabila kita memampatkan ataupun kita regangkan, so daya dikenakan. Spring mengalami mampatan ataupun regangan. Okey, so formula tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan 1/2 Fx. Okey, di mana F ialah daya regangan atau mampatan dalam unit Newton. X ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit meter M. Hubungan tenaga keupayaan kenyal. Katakan suatu spring diregangkan sebanyak X meter dengan daya F, contohnya yang ni, maka nilai daya pada spring berubah daripada 0 Newton kepada F Newton. Untuk kes yang melibatkan spring, kerja yang dilakukan bersamaan dengan luas di bawah graf Fx ya, macam ni ya. Okey, kerja yang dilakukan adalah yang di bawah luas bawah graf ni. Oleh sebab tiada bentuk tenaga lain yang dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan terhadap jasad itu akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan kenyal. So, tenaga keupayaan kenyal ni adalah kerja yang dilakukan iaitu sama dengan luas di bawah graf ini, iaitu sama dengan 1/2 Fx. Contoh masalah melibatkan pengiraan. Panjang asal bagi spring S ialah 20 cm. Apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring S ialah 20 Newton, panjang baharunya menjadi 12 cm. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring S yang termampat itu. Penyelesaian jarak mampatan iaitu X sama dengan panjang asal tolak dengan panjang baharu. So 20 cm tolak dengan 12 cm dengan 8 cm. So kena tukarkan kepada unit meter. So kena bahagi dengan 100. 8 bahagi 100 kita dapat 0.08 meter. Tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan 1/2 Fx. 1/2 darab dengan daya 20 Newton darab dengan X dia tadi 0.08 meter. So keupayaan kenyalnya adalah 0.8 joule. Lihat pengiraan tenaga keupayaan kenyal. Pelajar boleh cuba dulu buat sendiri soalan ni, kemudian nanti boleh tonton semula untuk cek
jawapannya. Okey, soalan nombor 1, hitung tenaga keupayaan kenyal bagi spring yang dimampatkan dengan daya 4 kg. Asal dia adalah 25 cm panjang dia. Kemudian dimampatkan dengan daya 4 kg ni, so panjang dia jadi 13 cm. So hitungkan tenaga keupayaan kenyal. X panjang asal tolak panjang baru. Asal dia adalah 25 cm tolak dengan 13 cm sama dengan 12 cm. Tukarkan kepada unit meter bagi dengan 100, 0.12 meter. Tenaga keupayaan kenyal 1/2 Fx per 2. F adalah daya. Okey, daya tu 4 kg, so kita kena darab dengan daya graviti 10 Newton dengan 0.12 meter dapat 2.4 Joule. Kedua, hitung tenaga keupayaan kenyal apabila tali busur dengan daya 200 Newton dan panjang tarikan ialah 0.4 meter. Tenaga keupayaan kenyal dengan 1/2 Fx. Daya dalam unit Newton, masukkan darab 200 Newton darab dengan panjang tarikan adalah 0.4 meter. Gunakan kalkulator akan dapat 40 Joule. Okay, so latihan yang ketiga, panjang asal spring X ialah 40 cm. Apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring X ialah 30 Newton, panjangnya menjadi 32 cm. Apakah tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring X yang termampat itu? X panjang asal tolak panjang baru. Panjang asal 40 cm tolak 32 cm sama dengan 8 cm. So unit mesti dalam meter. So cm ni kena tukar pergi meter, kita kena bahagi dengan 100 sama dengan 0.08 meter. Tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 Fx. Okay, so 1/2 daya yang dikenakan adalah sahaja dengan 30 Newton darabkan dengan 0.08 meter. Dia 1/2 Joule. Okey, kita pergi kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Jadi tenaga kinetik pada objek bergerak itu bergantung kepada jisim objek yang bergerak, okey, dan juga laju gerak. Unit SI bagi tenaga kinetik ialah Joule. Kuantiti tenaga kinetik pada objek bergerak ditentukan dengan menggunakan rumus, iaitu tenaga kinetik adalah sama dengan 1/2 mv kuasa 2, di mana m ialah jisim dalam unit kilogram, v ialah hal laju dalam unit meter saat kuasa negatif 1. Tenaga kinetik bagi lori yang bergerak adalah lebih tinggi daripada tenaga kinetik kereta yang bergerak. Alasannya jisim lori lebih besar berbanding dengan jisim kereta. Tenaga kinetik bergantung kepada jisim objek yang bergerak. Kita lihat contoh yang melibatkan tenaga kinetik. Apabila sebuah kereta api yang berjisim 500,000 kg yang bergerak dengan hal laju 360 km per jam, berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api ini? Unit bagi hal laju adalah meter per saat. So kita kena tukar. Kilometer ni kena tukar pergi meter dan jam ni kena tukar pergi saat. So 360 kita akan darab dengan 1000 tukar pergi meter, dan jam kita kena darab 1 darab 60 darab lagi dengan 60 untuk tukar kepada saat. So sama dengan 360,000 meter dibagikan dengan 3.600 saat. So hal laju kereta api itu adalah 100 meter per saat. Kinetik bagi kereta api tersebut dengan menggunakan formula 1/2 mv kuasa 2. So 1/2 darab dengan jisim dia 500,000 kilogram darab dengan hal laju dia kuasa 2 100 ms kuasa negatif 1 di kuasa 2 kan. So kita akan dapat 2.500.000.000 Joule. Kedua, sebutir berbola keluli berjisim 0.2 kg mempunyai tenaga kinetik 3.6 Joule. Berapakah hal laju bola keluli tersebut? Tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Okay, tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. So masukkan nilai tenaga kinetik diberi 3.6 Joule. Okay, sama dengan 1/2 darab jisim 0.2 kg darab dengan v kuasa 2. So kita perlu cari v kuasa 2 ni. So 3.6 Joule
Joule bahagi dengan 0.1 kilogram. So sama dengan 36 M kuasa 2 S kuasa negatif 2. Okay, so kita nak cari V sahaja. So kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. So dapatlah dia punya jawapan 6 meter per saat. Okay, ataupun gunakan yang ini, tidak perlu masukkan dia punya unitnya, hanya ambil nombor dia. Okay, 3.6 sama dengan 1.2 darab 0.2 darab dengan V kuasa 2. So kita perlu cari V kuasa 2 ni. Dia akan jadi 0.1. Kita cari V kuasa 2. Cikgu pindahkan di sini V kuasa 2. Ini 3.6 bahagi dengan 0.1. 0.1 darab dengan V kuasa 2 akan dapat 0.1 V kuasa 2. So cari V kuasa 2. So 0.1 letak di bawah. So 3.6 bahagi dengan 0.1. So V kuasa 2 sama dengan 36 V sahaja. So kuasa 2 pindah jadi pun punca. So punca kuasa 2 bagi 36 adalah laju sama dengan 6 meter per saat, pun 6 meter saat kuasa negatif 1. Kenderaan tenaga kinetik. Okay, ini adalah latihan. Okay, latihan yang pertama, nombor 1, sebuah kereta yang berjisim 10.000 kg bergerak dengan kelajuan 90 km per jam di lebuh raya. Hitung tenaga kinetik yang terdapat pada kereta itu semasa sedang bergerak. Kilogram. Okay, hal laju dalam unit kilometer dengan jam. So kita perlu tukarkan dalam unit meter dan saat. Okay, 90 ni kita darat dengan 1000 untuk menukarkannya kepada unit meter. 1 jam kita tukar kepada saat. So 3600. 1 darat 60 darat 60 saat. So akan dapat 25 meter per saat. Lajunya adalah 25 meter per saat. Kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. 1/2 darab dengan jisim dia adalah 10.000 kilogram. Darab dengan hal laju dia 25 ms kuasa negatif 1 kuasa 2. 1/2 darab dengan 10.000 darab dengan 25 kuasa 2 sama dengan 3.125.000 joule. Tukarkan kepada kilojoule bahagi dengan 1000. 3.125 kilojoule. Latihan yang kedua, Salman menendang bola berjisim 200 gram dan bola itu bergerak pada hal laju daya 13 meter per saat. 1/2 darab dengan 200 bahagi dengan 1000. Okey, untuk tukarkan kepada kilogram, kemudian darab dengan 13 per saat kuasa 2. 1/2 darab 200 bahagi 1000 tutup kurungan darab dengan 13 tutup kurungan kuasa 2 sama dengan 16.9 joule. Jika hitung tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api mainan yang berjisim 500 gram dan mempunyai hal laju 7.2 km per jam. So hal laju mesti dalam meter per saat. Tukar. Macam mana kita nak tukar? Kilometer tukar pergi meter, kita kena darat dengan 1000. So unit bertukar pergi meter. So jam kita kena darat dengan 60, darat lagi dengan 60 untuk tukarkan unit kepada saat. So kita akan dapat 7200 meter bahagi dengan 3600 saat. So hal laju dia adalah 2 meter saat kuasa negatif 1 ataupun 2 meter per saat. Tenaga kinetik adalah formulanya 1/2 mv kuasa 2. 1/2 di sini jisimnya pun dalam unit gram. So kita kena tukar kepada kilogram bahagi dengan 1000 kilogram darab dengan hal laju 2 ms kuasa negatif 1 kuasa 2. Okay, 1/2 darab 500 bahagi 1000 kurungan lagi 2 tutup kurungan kuasa 2 dengan 1 joule. So kita pergi kepada praktis formatif 7.2 di buku teks muka surat 221. Soalan nombor 1A, apakah hubung kait antara tenaga keupayaan graviti dengan kerja? Tenaga keupayaan graviti adalah sama juga dengan kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian h dari permukaan
bumi. Soalan B, apakah pula hubung kait antara tenaga keupayaan kenyal dengan kerja? Tenaga keupayaan kenyal ialah kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang suatu bahan kenyal dengan sesaran X dari kedudukan keseimbangan. Nombor 2, Liza mengangkat sebuah kerusi seberat 40 Newton sehingga ke aras ketinggian 50 cm. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Liza untuk mengangkat kerusi tersebut? Kerja adalah daya darab dengan sesaran. Sesaran 50 cm kita kena tukarkan dalam unit meter. So kita kena bahagi dengan 100, kita dapat 0.5 meter. Kerja W sama dengan Fs, iaitu daya darab dengan sesaran. Daya adalah 40 Newton darab dengan 0.5 meter. So kerja adalah sama dengan 20 Joule. Okey, soalan B, apakah bentuk tenaga yang dimiliki oleh kerusi itu? Tenaga yang dimiliki oleh kerusi itu adalah tenaga keupayaan graviti. C, berapakah tenaga yang dimiliki oleh kerusi itu? Tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh kerusi itu samalah juga dengan kerja yang dilakukan ke atasnya, iaitu sama dengan 20 Joule. Okay, so soalan nombor 3, daya F dikenakan terhadap papan untuk memampatkan spring ke arah dinding seperti yang ditunjukkan dalam raja 1 ni. Diberi bahawa panjang asal spring ialah 50 cm, panjang akhir adalah 30 cm dan daya akhir yang dikenakan terhadap spring ialah 20 Newton. Berapakah tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring yang termampat? Tengok dulu jarak dia punya sesaran ya. Sesaran X itu iaitu panjang spring asal tolak dengan panjang spring yang termampat. So panjang asal 50 cm tolak 30 cm sama dengan 20 cm. So unit perlu dalam meter, kita perlu bahagi dengan 100. Okay, untuk menukarkan kepada unit meter, so kita akan dapat 0.2 meter. Okay, kemudian barulah kita cari tenaga keupayaan kenyalnya menggunakan formula rumus 1/2 Fx. 1/2 darab dengan daya yang dikenakan 20 Newton darab 20 Newton darab dengan sesaran tadi, iaitu jarak mampatan tadi X 0.2 meter. So gunakan kalkulator, jawapannya akan dapat 2 Joule. Dan nombor 4, A, mengapakah kenderaan berat seperti yang ditunjukkan dalam raja 2 ni lazimnya berhalaju rendah tetapi mempunyai tenaga kinetik yang tinggi? Jawapannya di sini mengikut rumus tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2 dengan m ialah jisim dan v ialah halaju. Walaupun nilai halaju v bagi kenderaan berat adalah kecil, nilai jisimnya m adalah besar. Oleh itu, jisim kenderaan berat yang besar ini menyebabkan banyak tenaga kinetik dimiliki oleh kenderaan berat yang berhalaju rendah. Nyatakan satu contoh objek harian yang mempunyai tenaga kinetik yang tinggi dalam keadaan yang berikut. Yang pertama, objek berjisim kecil tetapi berhalaju tinggi. Kedua, objek yang berjisim besar dan berhalaju tinggi. Pertama adalah objek yang berjisim kecil itu tapi berhalaju tinggi, contohnya peluru yang ditembak keluar dari pistol. Okay, kemudian objek yang besar tapi berhalaju tinggi, contohnya adalah kapal terbang yang berlepas dari landasan di lapangan terbang. Sampai sini saja buat kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Hasif Viking. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.